Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بارك وسلم أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة وكما قال صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi diberi kesempatan untuk kita luangkan masa kita untuk kita menyambung kuliah kita secara online. InsyaAllah malam ni bahagian akidah, insyaAllah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah berpandukan kitab terjemahan Kifayatul Awam karangan Syekh Muhammad Al-Fudhali Asy-Syafi'i. Dan kita mulakan dengan bacaan kita Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Muka surat 45 sikit ada bawah tu Arab dia, nanti Melayu dia muka surat 46. Tajuknya dalil atas barunya alam. Dalil atas barunya alam. Wa amma ad-dalilu ala huduthil alam fa'lam annal alama ajramun wa a'radun. Dia tulis itu annal alami, silap type. Annal alama katanya. Ajramun wa a'radun adalah jirim-jirim dan juga arat-arat. Faqat sahaja. Kama taqaddama, seperti mana yang telah lalu. Maksudnya dah bagi tahu dah. Sebelum ni dah bagi tahu. Maknanya makhluk ini, alam ini, apa maksud alam itu? Ma siwallah. Apa-apa yang selain Allah kita panggil alam lah. Apa dia? Semua sekali makhluk selain Allah kita panggil alam. Istilah dia alam. Bukan alam bermaksud alam ini Yang dimaksudkan dengan sini alam ni ialah ma siwallah, iaitu selain daripada Allah. Makhluk-makhluk ciptaan Allah dipanggil alam. Kemudian kategori dia yang paling besar, paling tinggi lah. Kategori yang paling tinggi ada dua saja. Satu dipanggil jirim, satu lagi dipanggil arat. Kategori lah, kategori. Jirim ni sama ada dia jauhar ataupun jisim lah. Jisim pun boleh. Jisim ni ada pembahagian lagi kan, pepejal, cecair, gas. Macam tu lah. Ada kalau jisim yang dipanggil jisim kathif, jisim latif. Kalau orang Melayu panggil makhluk halus. Mana yang kita tak nampak kan, macam malaikat, jin, syaitan, itu makhluk halus atau dipanggil jisim latif. Kemudian arat ni apa? Arat ni adalah sifat bagi jisim. Arat adalah sifat bagi jisim. Ada berapa jenis sifat bagi jisim? Banyak ada, berlambak ada, macam-macam ada. Jadi wal a'radu kal harakati was sukuni. Adapun arat seperti harakat dan sukun. Contoh arat ni adalah harakat dan sukun. Harakat tu pergerakan. Sukun itu diam ataupun tidak bergerak lah. Hadisatun adalah baharu. Bidalili annaka tushahiduha mutaghayyiratan. Dengan dalil sesungguhnya kamu menyaksikannya bahawa ia berubah-ubah. Min wujudin ila adamin, daripada ada kepada tiada. Wa min adamin ila wujudin, daripada tiada kepada ada.
kama tarahu fi harakati Zaidin, seperti yang kamu melihat pada pergerakan si Zaid. Adapun dalil atas barunya alam, maka ketahuilah bahawa alam itu terdiri daripada ajram dan arad saja, sebagaimana yang telah terdahulu. Dan arad itu seperti bergerak dan diam adalah baru, dengan dalil bahawa anda dapat menyaksikannya berubah-ubah dari ada kepada tiada, dan dari tiada tidak ada kepada ada, sebagaimana yang dapat anda lihat pada pergerakan si Zaid. Ini jelas, sebenarnya benda mudah aja, tapi cara dia sebut, istilah dia tu macam apa maksud dia, setengah orang mungkin tak faham. Nak bagi tahu bahawa alam ini baharu. Apa maksud baharu? Baharu itu berubah-ubah. Bila kita kata berubah-ubah, mana dia baru. Cuma kita kena fahamlah maksud dalam akidah kan baru ni. Nanti kan kita faham baru, kereta baru, kan, baju baru, tahun baru, benda yang baru. Betul, tapi maknanya kenapa dia baru? Kerana dia berubah lah. Dia berubah. Sebelum ni tak ada, lepas tu ada, maka baru. Baru je beli baju ini, baru je beli kereta ini. Tahun baru je masuk tahun 2021. Sebelum ni belum. Sebelum ni tahun 2000 berubah. So yang baru tu berubah. Sama ada berubah daripada ada kepada tiada ataupun tiada kepada ada. So bila semua benda yang berubah-ubah tu dipanggil baharu, hadis. Bahasa dia hadis. Ini bukan hadis Nabi Hadis Nabi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu bab lain, itu hadis percakapan. Ni hadis ini istilah bagi benda-benda yang baharu. Semua makhluk hadis, semua makhluk baru, semua makhluk berubah-ubah. Itu memang ciri-ciri makhluk. Sebab kan sebelum ni kita bahaskan, sebelum ni dibahaskan adalah Allah Subhanahu Wa Taala itu wujud. Apa dalil Allah Subhanahu Wa Taala itu wujud? Dalilnya ialah alam ini. Dalilnya adalah wujudnya alam ini. Itu dalil menunjukkan wujudnya penciptanya. Wujudnya pencipta bagi alam ini. Sebab apa? Sesuatu yang wujud pasti ada penciptanya. Cuma penciptanya itu tidak bolehlah dia pun diciptakan. Itu dah kita bahas sebelum ni. Mustahil kalau pencipta pun diciptakan. So tak ada bezanya pencipta dengan makhluk. Tak ada bezanya pencipta dengan ciptaan. Creator dengan creation mestilah berbeza. Creator dengan creation itu mesti berbeza. Kalau creator pun diciptakan, maksudnya been created, maksudnya apa bezanya creator dengan creation kalau creator juga created? Faham Jadi kalau creator, pencipta, itu dia tidak diciptakan. Hanya ciptaan sahaja yang diciptakan. Jadi kita kata alam ini adalah tanda wujudnya Tuhan, tanda wujudnya pencipta lah. Okey. Lepas tu pembahasan dia pergi kepada lebih dalam sikit, iaitu dari sudut mana? Dari sudut mana yang kita kata wujudnya alam ini menunjukkan wujudnya penciptanya? Dari sudut mana? Dari perspektif mana? Kalau bahasa yang ni sikit, dari perspektif mana yang menunjukkan bahawa wujudnya pencipta itu kerana wujudnya alam ini? Bukan kerana lah, maksudnya daripada wujudnya alam ini kita dapat tahu adanya atau wujudnya pencipta tersebut. Dari sudut mana? Kita kata dari sudut baharunya alam ini. Dari sudut baharunya alam ini. Dulu alam tak ada, kemudian alam ni ada. Berserta dengan arat-aratnya, perubahan-perubahannya, iaitu apa? Siang malam, siang malam, siang malam. Itu arat lah. Itu perubahan-perubahan yang berlaku kepada alam ini. Hujan panas, siang malam, PKP, PKPB, PKPP, PKP balik, lepas tu PKPB pula, lepas tu PKP. Berubah-ubah, betul? Dulu tak ada vaksin, sekarang ada vaksin. Tak ada vaksin, lepas tu ada vaksin Cina, ada vaksin mana satu, Pfizer. Ada tak ada? Tak ada, ada. Jadi itu semuanya menunjukkan alam ini adalah baharu kerana dia berubah-ubah. Apa dalilnya alam ni baru?
Dalilnya alam baru sebab kita melihat perubahan pada alam itu. Maknanya kita sehari-hari kita melihat siang malam berubah-ubah. Kan, manusia berubah-ubah. Hari berubah-ubah. Kan, cuaca berubah-ubah. Semua berubah-ubah lah. Tak ada yang kekal pun, semuanya berubah-ubah. Jadi inilah topik pembahasan malam ni, iaitu apakah dalil bagi alam ini baharu. Ialah kerana dia berubah-ubah dan kita melihatnya sendiri dengan mata kita, alam ni berubah-ubah, maka dia memang baru. Takkan alam ini qadim kot. Sebab qadim tak boleh berubah, qadim kekal, dia tak akan berubah. Istilah lah, bila kita kata benda tu qadim, maka kita tak boleh kata dia berubah-ubah. Sebab yang berubah-ubah semuanya baharu, yang merupakan lawan bagi qadim. Contohnya dia kata pergerakan, contoh-contoh baharu tu pergerakan dan diam. Harakat dan sukun maksudnya pergerakan dan diam. Kipas tu kan bergerak, kita off dia diam. Lepas tu kita on dia bergerak. Lampu kan, kita on dia menyala, kita off dia padam. Kereta kita start, kita bawa dia berjalan. Kita parking dia tak bergerak, dia diam. Itu semuanya pergerakan dan diam. Pergerakan dan diam itu berubah-ubah, benda baru, benda hadis. Fa innaha tan'adimu in kana sakinan. Fa innaha tan'adimu in kana sakinan wa sukunihi yan'adim in kana mutaharrikan. Jadi maka sesungguhnya pergerakan itu akan hilang apabila dia diam, dan sukunnya akan hilang apabila dia bergerak. Kipas itu sama ada dia bergerak ataupun dia diam. Dia tak pusing lah. Maksud diam tu tak berpusing, tak bergerak. Jadi kalau kipas itu bergerak, maka tiadalah sukun ataupun diam. Tak bergerak. Kalau dia stop, dia tak bergerak, maka hilanglah pusingan atau pergerakan. Dia tak boleh serentak, mustahil serentak. Kipas tu bergerak ke tidak? Kipas tu bergerak dan tidak bergerak serentak. Itu mustahil. Dia mesti salah satu. Kalau dia bergerak, dia tak diam. Kalau dia diam, dia tak bergerak. Begitulah seterusnya. Maka sesungguhnya gerakan itu menjadi tidak ada jika dia diam. Dan juga sebagaimana yang anda lihat pada diamnya si Zaid, di mana dia menjadi tidak ada jika dia bergerak. Manusia pun sama. Cuma manusia ni sentiasa bergerak lah. Kecuali dia tidur. Manusia kalau dia tidur, ada juga yang bergerak. Dada dia bergerak kan. Nafas dia bergerak. Nafas dia bergerak-gerak. Bila manusia tidur, dia... itu maksudkan dada bergerak. Darah dalam badan pun bergerak kan. Cuma kita kata, badan dia nampak macam tak bergerak lah tidur. Tipu kadang gau-gau gerak juga. Kan? Fasukunuhu allazi ba'da harakatihi wujida ba'da an kana ma'duman bil harakati. Wa harakatuhu allati ba'da sukunihi wujidat ba'da an kanat ma'dumatan bisukunihi. Maka diamnya si Zaid adalah sebuah yang ada sesudah bergeraknya didapatkan sesudah diamnya itu. Makdum dengan gerakan. Dan bergeraknya si Zaid yang ada sesudah diamnya didapatkan sesudah gerakan itu makdum dengan diamnya. Bahasa dia kan. Maksudnya bergeraknya Zaid akan terhasil setelah dia diam. Dan diamnya Zaid terhasil setelah dia bergerak. Dia tak boleh nak serentak. Bila dia diam kan. Bila satu benda tu diam, dia tak bergerak. Lepas tu bila dia bergerak, maka hilanglah diam. Datang pula bergerak pula. Bila dah bergerak, dia stop. Maka hilanglah bergerak, datanglah diam. Benda simple je, cuma dia punya cara dia terjemah ni bahasa pun bahasa Indonesia kan. Lepas tu nak terjemah sepatah-sepatah dalam bahasa Arab memang payah sikit lah. Wal wujudu ba'dal adam huwal hudus fa'alimta annal a'rada hadisatun. Maka wujud setelah Adam, wujud setelah tiada lah.
Ya Allah. Awal lagi dah mengantuk lah. Tak sempat nak Qailulah petang tadi. Tengah hari tadi tak sempat nak Qailulah. Dia mulalah datang. Sedangkan ada sesudah tidak ada adalah baharu. Maka anda tahu bahawa arad itu baru. Jadi pergerakan dengan sukun itu adalah a'rad yang baharu. Sesuatu yang berubah-ubah, sesuatu yang baharu, sesuatu yang boleh ada, boleh tak ada, kejap tak ada. Kalau ada, bila ada, dia akan berlawanan dengan sebaliknya. Kalau dia bergerak, dia tak diam. Kalau dia diam, dia tak bergerak. Dan dia akan sentiasa berubah. Alhamdulillah. Wal ajramu mulazimatun lil a'rad li'annahu la takhruju an harakatin wa sukunin. Wa kullu ma lazama al hadisa fa huwa hadisun ay mawjudun ba'da adam. Fal ajram hadisatun aidan kal a'rad. Dan ajram ataupun jirim-jirim itu. Dan jirim-jirim itu adalah sesuatu yang melazimi atau menetapi bagi a'rad. Kerana dia tidak keluar dari gerakan dan diam. Sedangkan setiap sesuatu yang melazimi akan yang baru, maka dia pun menjadi baru. Dalam erti ada sesudah tidak ada. Maka ajram pun baru seperti arad. Maka dia nak bagi tahulah. Dia nak bagi tahu jirim itu baharu dan arad itu baru. Dan arad ini adalah sifat jisim. Sifat jirim. Jirim jisim sama dalam bab ni. Maksudnya ada beza sikit. Cuma yang sering dipakai itu jisim lah. Sebab jirim ni ada dua jenis. Satu jisim, satu jauhar. Kalau jauhar tu atom, single atom. Tapi single atom ni kita tak nampak pun. So kita maknakan jirim itu dengan jisim je lah. Tak perlu kita, mana kita abaikanlah arad itu, iaitu atom yang single atom tu tak nampak kan. Jadi kita jirim jisim ni dianggap sama. Jadi jirim atau jisim ini sifatnya arad. Sebab arad itu adalah istilah bagi sifat jisim. Arad ini istilah bagi sifat jisim. Contohnya bergerak dan diam. Jadi bergerak dengan diam ni kan berubah-ubah. Kejap bergerak, kejap diam, kejap bergerak, kejap diam. Maka dia baru. Maka arad itu baru. Maka arad ini adalah sifat jisim. Bila arad yang merupakan sifat jisim itu baru, maka jisim pun baru. Jisim pun dianggap baru. So, kesimpulannya arad dan jisim dua-dua baru. Jadi, dua-dua baru itulah menjadi dalilnya alam ini adalah baharu. Dan alam ini baharu bermakna dia mestilah diciptakan. Mestilah ada yang membaharukannya. Mustahil dia baharu dengan sendirinya. Maka sabitlah dalil bahawa wujudnya alam ini yang baharu, yang berubah-ubah itu jisim dan aradnya menjadi dalil kepada wujudnya penciptanya, iaitu Tuhan, iaitu Allah Ta'ala. Fahasilud dalil an taqula. Okay, hasil daripada dalil dia nak bagi tahu. Kamu katakan al-ajramu mulazibatun lil a'radil haditha wa kullu ma lazama al-hadis hadisun fayuntaju annal ajrama hadisatun. Maka kesimpulan dalil ini adalah bahawa anda berkata ajram atau jirim atau jisim itu melazimi bagi arad yang baru. Dan setiap sesuatu yang melazimi akan baru adalah baru, maka disimpulkan bahawa jirim itu adalah baru. Ulang benda yang sama je. Kesimpulan dalil wujud. Wa hudusul amrain a'ni al-ajram wal a'rad ay wujuduhuma ba'da adam dalilu wujudihi ta'ala. Lianna kulla hadisin la budda lahu min muhdisin wala muhdisa lil alam illallah ta'ala wahdahu la syarika lahu kama sayati fi dalilil wahdaniyati lahu ta'ala.
Dan barunya dua perkara itu, yakni ajram, iaitu jirim-jirim, dan a'rad, sifat-sifat jirim atau jisim. Dalam erti keduanya itu ada sesudah tiada, ada sesudah tidak ada. Adalah dalil bagi wujudnya Allah Subhanahu Wa Taala, kerana setiap yang baru, yakni hadis, pasti ada zat yang menjadikannya, iaitu menjadikannya baru, iaitu muhdis, dipanggil istilah dia muhdis. Dan tidak ada zat yang menjadikan baru bagi alam ini kecuali Allah Subhanahu Wa Taala yang esa serta tidak ada sekutu baginya, sebagaimana akan datang keterangannya pada dalil wahdaniyah bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Jadi dia sebenarnya kalau nak ikutkan, dia tidak direct lah, kita kata. Dia belum dia ada dia punya sekuen-sekuen dia. Dia tak teruskan, dia tak terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ini buku ni dia ringkaskanlah, dia shortcut saja, terus pergi kepada Allah Taala. Dia punya dia punya susunan pendalilan itu, tertib atau susunan pendalilan itu, kalau kita tengok daripada bawah, maksudnya kita tahu bahawa alam semesta ini semua sekali lah yang ada, bulan, bintang, matahari, bumi, manusia, binatang, pokok, semuanya benda yang baharu, benda yang mengalami perubahan. Itu dalilnya jelas. Dalilnya jelas iaitu kita sendiri melihat. Kita melihat dengan mata kita, alam ini dia berubah-ubah, dan benda yang berubah itu dipanggil baharu. Benda yang baharu, ataupun bahasa Arab dia panggil hadis atau hawadis. Hawadis tu plural lah, jamak ataupun plural lah. Singular dia, mufrad dia hadis, benda yang baharu. Maknanya hadis itu benda yang baharu. Kenapa dia baru? Sebab dia berubah-ubah. Itu jelas. Jangan kita ambil makna baru maksudnya benda baru. Ni benda lama, ni benda baru. Tahun lama, tahun baru. Buku lama, buku baru. Kereta lama, kereta baru. Bukan makna tu. Maksudnya benda baru ni walaupun dia lama sekalipun, dia tetap baharu. Maknanya kereta dah lama je. Kereta ni dah lama, baru je pancit. Kereta ni dah lama, baru je tersadai. Baru juga. Kereta ni dah lama tapi baru je tersadai. Baru. Jadi walaupun dia lama, maksud baru ni berubah. Daripada satu keadaan kepada satu keadaan, itu dinamakan baru. Bukan maksud baru, benda yang baru. Okey, jadi itu jelas lah. Okay. Jadi benda-benda yang baharu ni, maksudnya yang paling ketara ni bila dia tidak ada, kemudian dia ada. Dia tidak ada, kemudian dia ada. Kan? Sekarang ni malam. Sekarang ni malam, siang sudah tidak ada. Tadi ada. Tadi pukul 4, 5, 6 masih lagi siang. Siang ada, ketika itu malam tidak ada. Sekarang ni malam pula ada, siang pula tiada. Betul? Siang tak ada, sekarang ni malam pula ada. Tunggu sekejap lagi berapa jam Sekarang pukul 9. Okey. Lebih kurang dalam 10 jam lagi tunggulah. Tunggu dalam 10 jam lagi, nanti dia mula siang balik. Sekarang malam kan, nanti besok pukul 7.30 pagi atau pukul 8 pagi lah. Besok pukul 8 pagi jelas bahawa malam yang sekarang ni ada akan tiada, akan meninggalkan kita, akan datang siang pula yang baru. Siang yang besok tak sama dengan siang yang semalam, siang yang tadi. Siang baru lah. Jadi sentiasa dalam Al-Quran kan Allah sebut, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Itu kan dalam khutbah Jumaat baru ni baca kan? Dengar kan? Siapa dengar khutbah Jumaat baru ni, kebetulan saya khatib dekat tempat masjid saya ni, maka di situ dia dalil ni dia bagi. Dia bagi dah dalil ni. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. So Allah sebutkan sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan perubahan malam dan siang. Perubahan malam dan siang.
ada tanda-tanda tentang bagi orang yang berakal. Tanda apa? Tanda wujudnya suatu kuasa, suatu zat yang mengubah, yang mencipta dan mengubah siang dan malam itu. Ada tanda. Kita pun kita letak barang kat sini. Lepas tu kita balik tengok, mana tadi? Tengok-tengok ada tempat lain. Kita kata siapa yang ubah ni? Mestilah ada yang ubah kan. Takkan kata mak taklah dia ubah sendiri. Mana boleh ubah sendiri? Pasti ada yang mengubahnya. Okay, siapa yang mengubahnya itu? Itu sebenarnya kita tak boleh terus, bukan tak boleh lah. Akal taklah terus, maksudnya terlintas di fikiran ataupun dalam akal alif lam lam ha Allah. Tak mungkin. Cuma kita akal hanya sekadar mampu pasti ada pencipta, pasti ada yang melakukannya, pasti ada yang mengubahnya, pasti ada satu. Siapakah dia itu? Siapakah itu? Maka kita hanya boleh sebut paling pun Tuhan lah. Kita kata tu Tuhan. Pastilah dia tu Tuhan. Siapakah Tuhan itu? Siapakah Tuhan itu perlu kepada wahyu, perlu kepada rasul. Dia tak boleh tiba-tiba je terlintas alif lam lam ha, tak apa. Bukan tak boleh. Boleh je Allah nak buat macam tu. Allah Maha Kuasa kan. Tapi bukan cara dia bukan macam tu. Cara dia bagaimana? Cara dia Allah utuskan rasul dia. Cara dia Allah utuskan rasul bagi tahu. Inna rabbakumullah allazi khalaqas samawati wal ard. Sesungguhnya Tuhan itu, Tuhan kamu itulah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Itu perlu beritahu. Perlu diberitahu. Pasal apa? Kalau Allah tak diberitahu, paling-paling pun akal kata wujudnya pencipta yang mencipta dan mentadbirkan alam ini, dan dia pastilah tu Tuhan yang maha berkuasa. Cuma siapakah dia? Itu memang perlu kepada wahyu. Itu akal tak boleh tiba-tiba je Allah lah. Macam mana kau tahu tu Allah? Siapa yang beritahu? Dia mesti Nabi yang beritahu. Sebenarnya Allah sendiri yang beritahu melalui para nabinya, para rasulnya lah. Melalui para rasulnya lah Allah Ta'ala beritahu. Okay. Maknanya macam ni lah. Mula-mula sekali kan Nabi datang, wahai manusia, tidak ada Tuhan yang layak disembah melainkan Allah. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi ini. Dialah yang maha berkuasa. Okay, dia beritahu semua. Okay, pada masa itu orang Arab jahiliah, sebahagian masyarakat Arab dia masih lagi betul ke kan. Jadi kalau orang tu fikir-fikir, maknanya alam ini pasti ada yang menciptakannya, yang mentadbirnya, menguasainya. Siapa dia? Dia orang akan cari-carilah. Jadi Nabi dah bagi tahu dah. Maksudnya kita sekarang pun Nabi dah beritahu dah, maksudnya ada Quran, ada hadis. Dalam Al-Quran sampai sekarang kan masih lagi kekal. Dalam Al-Quran dah beritahu. So kalau kita tak percaya, kita fikirlah. Kalau kita tak percaya, misalnya lah, bukan kita percaya dah kan, takutlah kalau ada orang tu dia tak percaya misalnya, dia tak percaya, dia fikir, selain daripada Allah, ada tak Tuhan lain yang mampu menciptakan alam ini? Dan ada tak Tuhan itu wujud ke tidak selain Allah? So ada orang dia percaya kot, tak tahulah. Tu kita tanya, apa bukti dia yang kau kata Tuhan sekian lah kan, dia lah yang mencipta. Kami ada dalil. Kami ada dalil, bukti yang menunjukkan bahawa Tuhan itu adalah Allah. Kerana apa? Nabi datang bukan kosta dengan tangan kosong. Dia datang bawa mukjizat. Mukjizat itulah yang membenarkan Nabi. Mukjizat itu yang membenarkan Nabi. Sebabkan orang cabar Nabi, kalau benar apa yang kau kata ni wahai Muhammad, belah bulan tu. Maka Nabi mohon kepada Allah, Allah belahkan bulan untuk membuktikan kebenaran. So ada orang lain ke yang mendakwa bahawa Tuhan ni bukan Allah, Tuhan tu Tuhan lain, na'udzubillah. Apa bukti kau kata Tuhan ni bukan Allah, Tuhan tu Tuhan lain? Bawalah bukti, tunjukkanlah bukti. Tak boleh tunjuk bukti, tak ada bukti pun. So bila kita tahu dah tak ada bukti, yang dakwan-dakwan yang lain kata Tuhan tu ni, Tuhan macam-macam, tak ada bukti, so kita tak ada pilihan. Maka maknanya yang sebenarnya Tuhan tu adalah Allah. Itu je lah yang sebenarnya. Kan? Tak percaya, carilah. Bukan Allah kot, orang lain, Tuhan lain kot. Na'udzubillah lah, ni contoh je. Cari, tengok cari bukti. Kita dah ada bukti jelas. So bila dah ada bukti yang jelas, apa lagi nak ragu lagi? Faham
Cuma nak bagi tahu lah, tak adalah terus-terus je bila ada pencipta langit bumi, maka Allah. Tak boleh. Allah Ta'ala tu kalau Rasul dan Nabi tak diutuskan, tak bagi tahu, manusia tak tahu. So Allah Ta'ala suruh fikir, kemudian Nabi bagi tahu. Maknanya itulah bergabungnya dalil akli dan dalil nakli. Dengan akal manusia berperanan untuk memikirkan, akhirnya bila dia dah jelas bahawa pastilah alam ini ada penciptanya, pastilah alam ini ada pentadbirnya, pengurusnya, penguasanya, dan cuma siapakah Tuhan itu, siapakah penguasa itu, pencipta itu, datanglah wahyu bagi tahu, inna rabbakumullah, sesungguhnya Tuhan kamu itu adalah Allah, allazi khalaqas samawati wal arda. Lambat ayat, dekat 600 lebih ayat kata Imam Sanusi rahimahullah. Dalam Al-Quran lebih kurang ada 600 lebih ayat kauniyah, ayat yang menciptakan tentang penciptaan langit dan bumi ini. Di situ akan disebut Allah lah yang mencipta, Allah lah yang mencipta. 600 lebih ayat. So itu gabungan di antara dalil akli dan nakli. وهذا هو الدليل الإجمالي الذي يجب على كل مكلف من ذكر أو أنثى معرفته كما يقول ابن العربي والسنوسي ويكفران من لم يعرفه فاحذر أن يكون في إيمانك خلاف. Dan ini adalah dalil ijmali. Ini adalah dalil yang global, yang ringkas, yang wajib atas setiap mukallaf dari lelaki atau wanita atau perempuan untuk mengetahuinya, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnul Arabi dan Imam Sanusi rahimahumullah. Dan keduanya mengkafirkan orang yang tidak mengetahuinya dalil ijmali tersebut. Maka hati-hatilah jangan sampai ada dalam imanmu itu khilaf, yakni perselisihan ulama mengenai telah subut atau sabit atau tidaknya. Ini kita dah bahas dulu bahawa dalam mazhab Asy'ariyah ni kita bukan saja wajib mengetahui Allah tu wujud, Allah tu qidam, baqa dan seterusnya, Allah tu bersifat dengan sifat qudrah, iradah, ilmu dan seterusnya. Kita bukan saja perlu hanya tahu saja, bahkan kita perlu tahu dalil dia sekali. Perlu tahu dalil dia sekali, wajib. Cuma Imam Sanusi dan Imam Ibn Arabi agak keras, agak ekstrim, agak keras sikit fatwa dia. Mengatakan bahawa kalau tahu tapi dalil tak tahu pun kafir juga, iman tak sah. Tapi pendapat itu pendapat yang marjuh, pendapat yang tertolak lah di sisi majoriti ulama, jumhur ulama. Jumhur ulama Asy'ariyah mengatakan bahawa iman dia sah. Kalau dia tak tahu dalil sekalipun, iman dia sah, tetapi dia berdosa. Dia berdosa kerana meninggalkan kewajipan. Wajib ke tahu dalil? Habis tu apa gunanya 600 ayat Allah Ta'ala bagi tahu dalam Quran tu untuk apa? Cuba kira tengok dalil yang Allah Ta'ala ceritakan dalam Quran tentang Allah Ta'ala tu maha kuasa, maha mengetahui, maha melihat, maha mendengar. Berapa banyak dalil dalam Quran berbanding dengan dalil-dalil yang lain. Dalil-dalil contohnya dalil solat ada berapa, dalil zakat ada berapa. Tapi dalil yang Allah Ta'ala ciptakan langit dan bumi, dalil yang menunjukkan Allah Ta'ala itu Tuhan yang satu, tidak ada Tuhan selain dia, berapa banyak. Dan Allah Ta'ala siap beri panduan lagi, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Itu satu isyarah kepada dalil akli. Walaupun dia dalil nakli, tetapi di dalamnya terkandung isyarah kepada dalil akli. Maknanya Allah kata kan, wa fi anfusihim afala tubsirun afala yanzuruna ila al-ibili kaifa khuliqat afala yanzuruna ila as-sama' fawqahum kaifa banainaha sanurihim fi ayatina fil afaq fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Macam-macam lagi dalil, sampai 600 lebih dalil-dalil yang menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu boleh dikenal dengan memikirkan penciptaan alam ini, perubahan alam ini dan sebagainya. So tiba-tiba tak wajib. Sebab itulah ulama kita tak mungkin tak wajib. Tak mungkin tak wajib. Wajib mengetahui dalilnya, sebab apa? Quran penuh dengan dalil. Jadi wajib kita mengetahuinya.
apa yang dikatakan alam ini baru itu pun dalil Quran sebenarnya tu. Walaupun secara akli lah kita memikirkan secara akli, tetapi tidaklah kosong daripada dalil Quran hadis. Maknanya ulama pun walaupun mengkategorikannya sebagai dalil akli, tetapi akli yang terkandung di dalam nakli, di dalam syarak. So bila satu ayat yang saya baca tadi tu pun sudah cukup dah. Inna fi khalqis samawati wal ard. Di dalam penciptaan langit dan bumi, waqtilafil laili wan nahar, dan perubahan siang dan malam. La ayatil lil albab, sebagai tanda bagi orang yang berakal. Berakal Allah sebut. Mana orang manusia ni Allah beri akal untuk memikirkan tentang kejadian dan perubahan alam semesta ini untuk menisbatkan wujudnya Allah, wujudnya Tuhan yang menciptakannya dan mentadbirnya dan menguasainya. So tak ada tiba-tiba Aristotle lah perginya, falsafah Greek Yunani perginya, apa cerita ni? Kami tak ikut apa pun. Kami ikut Quran semata-mata. Dalil akli ni pun ada dalam Quran. Mungkin kau tak faham tu je. Pergi kerana dia orang tu Aristotle, falsafah. Wallahu taala alam. Okey. Tajuk seterusnya di sini Matalib Sab'ah. Matalib Sab'ah ni agak susah pembahasan dia. Jadi insya-Allah kita akan sambung pada bulan depan insya-Allah. Minggu depan hadis, kemudian minggu seterusnya fiqh, lepas tu hadis lagi, lepas tu akidah balik. Akidah ni kita nak kitab yang ke berapa dah ni? Kitab yang ke-3 ke berapa? Jadi kita dah khatam banyak. Ini agak perinci sikit. Jadi bab Matalib Sab'ah ni agak susah. Matalib Sab'ah ni agak pembahasan tentang arad. Ini tak wajib lah. Ini tak wajib, tapi sebagai pengetahuan tambahan lah. Sebagai pengetahuan tambahan, insya-Allah kita sambung pada bulan hadapan. Lebih kurang dalam 2 muka surat setengah juga ni. Ini kalau saya start ni muka 10 tak habis ni. Mata pun dah merah, tak mengantuk ni. Jadi cukup setakat tu dulu. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang tak baik kelemahan saya lah. Minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada semua. Mudah-mudahan Allah bagi taufik untuk kita faham, amalkan, sampaikan, dan kita tangguh dengan kafarah majlis. Subhanallah wa bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Amin wa iyyakum.